السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazahib Imam Syafi'i, yakni pada bab menghuraikan undang-undang kekeluargaan, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Yang ini kita sambung kat mana? Ke surat 761. Betul. Yang pada mas kahwin, yang ketiga. Kita sambung pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Sebab wajib mahar misil, yakni pada nombor 3, mas kahwin. Mahar tu mas kahwin. Mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Sebutan mas kahwin boleh menjadi rosak disebabkan beberapa perkara. Yang ini mas kahwin boleh jadi rosak dengan sebab beberapa perkara. Yang pertama, mas kahwin disebut bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak seperti arak, babi, peralatan melalaikan dan lain-lain yang dianggap sebagai bukan harta oleh syarak. Ini kerana mas kahwin yang diwajibkan oleh syarak mestilah berbentuk harta atau yang boleh ditukarkan dengan harta. Perkara-perkara yang disebutkan di atas bukanlah harta dari segi syarak. Yang ini mas kahwin, sebutan mas kahwin itu boleh jadi rosak dengan sebab harta itu bukan harta yang diiktiraf oleh syarak. Seperti apa arak? Arak tu adalah harta tapi yang tidak diiktiraf oleh syarak. Ianya adalah merupakan satu minuman yang haram. Sesiapa yang minum arak, dia adalah berdosa besar. Begitu juga babi. Babi adalah merupakan harta tetapi tidak diiktiraf halal oleh syarak. Memperniagakan babi adalah haram. Dan babi dia tidak ada munafaat apa-apa pun. Berbeza dengan anjing. Anjing tu masih ada munafaat walaupun dia satu sudut haram, tetapi satu sudut yang lain boleh dijadikan sebagai binatang untuk menjaga harta. Masih lagi ada munafaat dari segi satu bahagian untuk sebagai penjagaan harta. Berbeza dengan babi, dia tidak ada munafaat.
memang tidak boleh memberi manfaat. Dia adalah haram dimakan dan tidak ada manfaat. Dan dia tidak boleh jaga harta babi ni. Kalau harta tu dibiarkan oleh babi untuk jaga, habis harta. Kalau buat kebun, habis sebab babi. Dia makan habis semua. Kalau tanam ubi, habis ubi. Dia tidak manfaat. Dia menghabiskan harta. Kalau tanam kelapa, habis kelapa-kelapa dikorek. Itu babi. Berbeza dengan anjing, dua-dua ni adalah najis mughallazah, tetapi babi tidak memberi manfaat. Anjing boleh memberi manfaat sebab anjing dia tidak makan tumbuh-tumbuhan. Itu bezanya. Dan juga peralatan melalaikan seperti alat muzik dan sebagainya, ianya adalah merupakan sesuatu yang tidak dianggap harta oleh syarak. Walaupun bagi setengah orang dia adalah harta, tetapi dari sudut syarak ianya bukan harta yang tidak boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Dan lain-lain dianggap sebagai hukum harta oleh syarak. Ini kerana mas kahwin diwajibkan oleh syarak mestilah berbentuk harta atau yang boleh ditukarkan dengan harta. Apakah yang dibolehkan oleh syarak untuk dijadikan sebagai mas kahwin? Yang pertama, harta. Harta itu diiktiraf oleh syarak. Dan apa maksud harta? Harta itu adalah sesuatu yang boleh ditukarkan, diperlakukan, diperniagakan dan dibuat pertukaran, ada tasarruf ataupun boleh ditransaksikan. Contohnya mas kahwin dalam bentuk emas atau mas kahwin dalam bentuk kenderaan umpamanya, ini adalah harta dan boleh ditukarkan harta itu dengan wang ringgit. Kalau wang ringgit memang harta lah. Wang ringgit itu adalah harta. Ataupun dalam bentuk yang lain yang bukan duit, bukan nilai, tapi dalam bentuk harta. Tapi syarat tu harta yang boleh dipertukarkan, boleh diperniagakan, baru dipanggil sebagai harta. Dan dalam perkara lain juga boleh dalam sesuatu yang ada manfaat dalam syarak. Umpamanya sebagai mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran tu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam syarak. Yang ini mas kahwin dengan mengajar Al-Quran. Perkara-perkara yang disebutkan di atas bukanlah harta dari segi syarak. Yang ini apa yang bukan hartanya, yang haram untuk diperniagakan ataupun haram untuk dimiliki ataupun haram untuk dimakan, yang mana kesemua itu adalah bukan harta. Walaupun bagi setengah orang dia harta, bagi orang kafir harta, tapi bagi Islam dia bukan harta. Yang kedua, harta yang disebutkan sebagai mas kahwin bukanlah harta miliknya, seperti dia memberikan sejadah yang dirampas sebagai mas kahwin. Yang harta yang mas kahwin yang boleh jadi rosak, yang harta bukan milik dia, harta yang dia rampas, di mana tidak boleh dijadikan sebagai mas kahwin, yang dirampas, yang dirompak ataupun yang dicuri, yang mana harta itu tidak boleh dijadikan sebagai mas kahwin, bukan milik dia. Yang ketiga, lelaki mengahwini dua orang perempuan atau lebih dengan satu mas kahwin sahaja. Akad nikah itu sah, tetapi mas kahwinnya rosak dan wajib membayar mahar misl kepada semua perempuan tadi. Ini disebabkan dalam akad tersebut mas kahwin tidak diketahui untuk siapa kerana tidak dikhususkan secara spesifik. Yang ini orang yang lelaki mengahwini dua orang perempuan atau lebih dengan satu mas kahwin, yang mana dalam majlis tu dia kahwin dua orang perempuan, tapi mas kahwin itu tidak ditentukan untuk siapa, yang mana mas kahwin itu pun tidak sah. Pemberian ataupun akad sebutan mas kahwin tidak sah. Dan bagaimana cara nak selesaikan masalah ini? Mas kahwin itu mesti diberi kepada semua isterinya, dan mas kahwin itu secara mas kahwin apa mahal yang seumpamanya, seperti bagaimana dalam syarat-syarat yang lepas lah. Nah, ini diperbandingkan mas kahwin dengan yang paling dekat dulu.
seperti apa adik-beradik yang dekat ataupun yang semakin jauh, tapi mereka tu adalah merupakan daripada keluarga, yang menjadi sebagai perbandingan mas kahwin. Dia panggil mahar mis. Dalam masyarakat kita ni mungkin tak ada lah kot mahar mis, yang ada tu musamma. Mahar musamma ni maknanya mahar semasa, yang semasa yang ditetapkan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam, itu mahar musamma dipanggil. Dan ini semasa, yang ini mahar semasa, mas kahwin semasa. Berbeza dengan misli ini seperti dicontohkan dengan mas kahwin yang pernah diberikan kepada orang yang terdekat daripada pengantin perempuan itu, dicontohkan. Dipanggil misli. Yang keempat, seorang wali mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan mas kahwin yang melebihi kadar mahar mis menggunakan harta kanak-kanak tersebut. Ataupun wali mengahwinkan kanak-kanak perempuan atau anak dara yang telah besar tanpa kebenarannya dengan kadar mas kahwin yang kurang daripada mahar mis. Mas kahwin itu rosak dan diwajibkan mahar mis kerana wali diperintahkan melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka berdua, sedangkan tindakan tersebut tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Dan juga akan terbatal juga sebutan mas kahwin ini pada dua contoh ni lah. Yang pertamanya, yang ini mas kahwin daripada kanak-kanak laki-laki. Maknanya kanak-kanak laki-laki yang melebihi daripada kadar biasa mas kahwin. Mana kanak-kanak laki-laki ni maknanya yang kanak-kanak yang belum baligh lah, menikah dia belum baligh. Sedangkan tidak boleh menggunakan harta orang di bawah penjagaan harta tu. Mereka sebelum baligh kena ambil harta mereka tu kadar keperluan sahaja. Satu orang yang diberi amanah menjaga satu anak yang dia ni adalah anak yang bawah daripada baligh, mana belum baligh. Orang yang telah baligh sahaja yang boleh boleh menggunakan harta dengan apa yang dia nak, ataupun dia boleh bertasarruf dengan harta kadar apa yang dia suka, orang yang baligh. Dan kalau orang yang belum baligh tidak boleh dibenarkan dia menggunakan harta sesuka dia. Begitu juga orang yang menjaga kanak-kanak yang belum baligh pun tidak boleh menggunakan harta sesuka penjaganya. Dan kalau ada keperluan nikah ni, boleh guna harta itu kadar yang sesuai dengan mahar mis, tak boleh lebih daripada itu. Maknanya dia dalam, kalau kita belajar dalam bab penggunaan harta ataupun termasuk dalam bab muamalah, kanak-kanak yang belum baligh, maksud kanak-kanak tu yang belum baligh, tidak boleh dibenarkan untuk menggunakan harta mereka sendiri, dan tidak boleh mereka itu berjual beli kanak-kanak yang belum baligh. Dan begitulah orang yang menjaga harta mereka boleh menggunakan harta mereka kadar keperluan kanak-kanak itu, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, itu yang kadar itu yang ditetapkan mahkamah. Dalam Islam ni, keperluan mahkamah tu dalam penjagaan hak anak itu adalah ada kekuasaan mahkamah. Mahkamah akan tetapkan berapa yang boleh ambil daripada harta kanak-kanak itu yang belum baligh, kalau kanak-kanak tu ada harta lah. Begitu juga kalau kanak-kanak dia nak menikah, nak berkahwin, kanak-kanak yang belum baligh, bagaimana dia kena beri juga mas kahwin, mahar mis. Mana dia kena beri mas kahwin, tapi mas kahwin tidak lebih daripada kadar mahar mis. Yang ini contoh yang pernah ada di dalam keluarga perempuan itu. Contohnya kakak dia ke, adik dia ke, ataupun atas ke bawah sedikit, mak saudara dia ke, mak saudara sebelah ayahnya ke, mak saudara sebelah maknya ke, dan ke bawah lagi lah. Contoh, mana contoh berapa yang pernah ditetapkan mas kahwin kepada mereka. Yang kedua, contoh yang kedua juga boleh menyebabkan yang ni akan jadi rosaknya. Contoh yang lain pula bagaimana? Ya, ini wali yang mengahwinkan kanak-kanak perempuan atau anak dara yang telah besar. Mana telah besar? Mana dia dah boleh buat pilihan, dia sudah baligh.
yang mana kadar mas kahwin itu direndahkan oleh wali daripada kadar mahal mis. Maknanya contohnya mahar mis itu dalam 500, tiba-tiba direndahkan, dia kata tak apalah bagi 200,500, di mana perbuatan itu batal. Sebab apa? Tidak mendapat persetujuan, tidak mendapat keizinan daripada pengantin perempuan. Jadi kalau mahar mis tu dalam keluarganya 500 lah, tidak boleh kurang daripada itu, melainkan dipersetujui oleh yang ini pengantin perempuan yang sudah dewasa ini. Maksud dewasa ni sudah baligh. Jadi kalau perempuan kalau baligh, sama ada dia datang, dia mimpi basah ataupun dia datang haid. Biasanya perempuan ni balik umur dia 9 tahun. 9 tahun 8 jam 8 saat. Ikut kepada kiraan hijrah lah. Dia punya biasanya perempuan yang datang haid masa itu 9 tahun 8 jam 8 saat. Sebab dia berbeza dengan tahun Masihi. Berbeza dengan tahun Masihi. Mas kahwin itu rosak dan diwajibkan mahar mis kerana wali diperintahkan melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka berdua, sedangkan tindakan tersebut tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Yang mana jadi batal kedua-dua itu sebab apa? Mas kahwin itu tidak mendatangkan kebaikan kepada kanak-kanak laki-laki yang belum baligh, dan juga tidak mendatangkan kebaikan pada kanak-kanak perempuan yang sudah dewasa ataupun sudah baligh, yang merugikan mereka kedua-dua pihak. Yang pertama tadi laki-laki, dia merugikan dia lah sebab dia belum baligh, sedangkan mas kahwin tu dilebihkan daripada mahar mis. Yang perempuan tu tadi dikurangkan daripada kadar mahar mis, merugikan dia. Dua-dua tu tidak boleh. Yang kelima, seorang perempuan yang cerdik dan berakal, janda atau dara berkata kepada walinya, kahwinkan aku tanpa mas kahwin. Wali mengahwinkannya tanpa mas kahwin, atau wali mengahwinkannya tanpa menyebutkan mas kahwin. Dalam masalah ini, perempuan itu wajib diberikan mahal mis, walau bagaimanapun mas kahwin itu tidak diwajibkan disebabkan akad nikah, tetapi disebabkan persetubuhan. Ini kerana kerelaan perempuan tersebut tidak cukup untuk mengharuskan dia disetubuhi, kerana di dalamnya terkandung hak Allah. Dalam masalah ini, kadar mahar mis dinilai dengan nilaian semasa akad, bukannya nilaian semasa persetubuhan. Yang kelima pula, bagaimana seorang perempuan yang cerdik, mana yang cerdik, yang bijak, yang berakal lah, yang boleh berfikir secara matang ni, ataupun janda ataupun anak dara berkata kepada walinya, kata bagaimana, kahwinkan aku tanpa mas kahwin, dan wali mengahwinkannya tanpa mas kahwin, atau wali mengahwinkannya tanpa menyebutkan mas kahwin. Dalam masalah ini, di mana mas kahwin tu wajib juga diberi kepada perempuan yang dikata tak payahlah mas kahwin. Yang mana wajib, sebab wajib di sini wajib atas hak Allah. Mas kahwin tu hak Allah. Allah Ta'ala tetapkan setiap pernikahan mesti ada mas kahwin. Walaupun yang perempuan tu kata tak payahlah mas kahwin, tetapi wajib diberi mas kahwin sebab hak Allah. Di dalam hukum ni ada hak Allah, ada hak manusia. Contohnya dalam bab hudud. Hudud ni contohnya dalam hak manusia tu apa, berkenaan dengan bunuh. Bunuh tu hak manusia, di mana apabila berlaku pembunuhan, di mana mesti dibalas bunuh, qisas, ataupun kalau dimaafkan wajib juga dibayar diat, sebab itu hak sesama manusia. Contoh dalam masalah hudud juga, orang yang
melakukan penzinaan. Orang yang melakukan penzinaan di mana andai kata perkara itu mana tidak sampai kepada mahkamah lah, tidak sampai kepada mahkamah, yakni dua-dua pihak tu bertaubat, habislah masalah. Sebab zina tu antara dia dengan Allah. Berbeza dalam masalah nyawa ataupun kecederaan fizikal pada tubuh badan, ini hak manusia, dia panggil qisas. Dalam bab qisas tu tetap untuk dikenakan tindakan qisas, sama ada kalau bunuh, walaupun dimaafkan oleh waris yang dibunuh, waris yang kena bunuh, di mana orang yang membunuh tu wajib juga untuk membayar diat, satu denda 100 ekor unta dan kadar-kadarnya lah. Jadi ada dua hak di satu, hak Allah dan juga hak manusia. Dan juga dalam kita melakukan ibadah taubat, samalah juga dalam ibadah taubat kan ada dosa maksiat kita dengan Allah sahaja, dan ada dosa maksiat kita berkaitan dengan hamba Allah. Jadi kalau taubat hanya dengan Allah, ada 3 rukun sahaja: menyesal, berazam tidak ulang kembali dosa itu, dan meninggalkan dosa. Cukuplah dengan Allah. Tapi kalau ada dengan dosa dengan manusia, naklah ditambah satu lagi, kita minta halalkan dengan orang yang kita zalimi, ataupun kalau kezaliman melibatkan harta, bayar balik, ataupun kalau dia halalkan, di mana ada hak manusia dan juga hak Allah dalam hukum tu. Di mana dalam satu bab yang besar lah, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ada dia punya hak Allah dan juga hak manusia. Begitu juga dalam mahar. Kita nak faham kenapa satu perempuan tu dia kata tak payahlah mas kahwin, tak apalah saya halal. Tidak. Walaupun macam mana sekalipun tetap mesti bayar mahar mas kahwin itu, sebab mas kahwin itu adalah hak Allah, hukum daripada Allah. Jadi bagaimana pemberiannya? Dalam kes ini, mas kahwin itu mesti dibayar dalam mahar misl. Yang tidak boleh dibayar dalam mahar, yakni musamma, mahas-masa tak boleh. Ni mahar misl ni dicontohkan dengan orang lain daripada keluarganya yang pernah dikenakan mahar berapa. Dan bagaimana nak bayarnya mahar itu? Yakni dia sebab dengan persetubuhan. Kalau belum bersetubuh tak bayar mahar, okey. Tapi kalau dah melakukan persetubuhan, mesti juga dibayar mas kahwin. Sebab mas kahwin itu limitnya adalah bersetubuh. Apabila satu suami mensetubuhi isteri dia, dia wajib membayar mas kahwin. Walaupun mas kahwin itu tidak diminta oleh isteri, sebab hukum Allah. Jadi berlaku persetubuhan, wajib untuk dibayar mas kahwin dalam mahar misl. Isteri boleh meminta suaminya membayar mas kahwin sebelum dia disetubuhi. Isteri boleh menolak persetubuhan dengan suaminya sehingga ia membayar mahar misl. Yani isteri boleh minta mas kahwin sebelum dia disetubuhi. Ini biasa berlakulah dalam pernikahan kita ni. Yani sebelum daripada persetubuhan tu dah bayar mas kahwin. Kan ditetapkan berapa mas kahwin, ada dalam envelope mas kahwin ataupun letak dalam album kan mas kahwin berserta dengan duit hantaran. Mana adalah dia punya tu. Dah bersetubuh belum lagi. Ya, maknanya hari pernikahan tu belum bersetubuh lagi. Dan maknanya mas kahwin tu diberi kepada pengantin tu sebelum persetubuhan, okey. Dan kalau tidak diberi mas kahwin, di mana isteri boleh menolak suaminya daripada mensetubuhi dia kalau tak bayar mas kahwin. Ini wajib, mas kahwin tu wajib untuk diberi. Dan mas kahwin tu kalau tidak diberi juga akan terikat sebagai hutang. Suami berhutang dengan isteri. Dan kalau isteri mati, di mana mas kahwin itu dia jadi sebagai harta pusaka. Matinya isteri, dia tak bayar mas kahwin, di mana isteri dia tu ada waris-warisnya. Warisnya akan dapat harta pusaka daripada isteri, contoh maknya, ayahnya akan dapat harta pusaka. Dan satu daripadanya mas kahwin itu tadilah akan jadi harta pusaka kepada mak dan ayah. Tengok bagaimana Islam dia punya berangkai-rangkai. Semua tu berangkai-rangkai ada hubungan. Kalau Islam mengiktiraf satu keluarga, di mana pengiktirafan itu banyak bentuk. Pengiktirafan dari segi hubungan nasab, periktirafan dari segi hubungan faraid, yakni harta pusaka dan macam-macam. Jadi apabila kesemua tu
ada dalam Islam tu Islam. Jadi Islam ni adalah agama daripada Allah. Tidak ada yang tercicir satu hukum pun. Apabila Allah Ta'ala mengiktiraf ianya satu perhubungan, umpamanya perhubungan nasab, di mana perhubungan nasab dia terikat dengan mas kahwin, dia terikat dengan faraid ataupun harta pusaka, di mana apabila berlaku kes macam ni, mak ayahnya memang dapatlah harta pusaka kalau mas kahwin tu tidak diberi oleh suaminya masa isteri tu hidup. Meninggal je wajib juga memberi mas kahwin. Dan kalau suami tu meninggal pula, bagaimana tak beri mas kahwin? Jadi mas kahwin tu diambil harta suami itulah, diberi kepada isterinya mas kahwin. Tu tengok dia begitu keadaan dia. Sebab mas kahwin tu balik kepada hukumnya adalah hak Allah. Mesti nak diberikan juga, tidak boleh diabaikan. Yang keenam, jadi rosak juga mas kahwin itu. Sebutan mas kahwin akan rosak dalam akad disyaratkan sebahagian daripada mas kahwin diserahkan kepada orang lain seperti bapa atau adik-beradiknya. Akad nikah adalah sah tetapi mas kahwinnya rosak dan suami wajib memberi mahal mis kepada isterinya. Yang ini dalam akad itu disyaratkan mas kahwin itu diberi kepada ayahnya ataupun diberi kepada adik-beradiknya. Jadi mas kahwin tu rosak dia punya sebutannya, tetapi akad tu sah. Yang ini kita balik kepada hukum asal, mas kahwin tu dia bukan sebagai rukun nikah, tapi satu wajib yang asing yang Allah Ta'ala syaratkan, satu bentuk pemberian kepada isteri. Apabila bernikah saja wajib suami memberi mahal ataupun mas kahwin kepada isteri, wajib. Jadi rukun nikah tu satu bahagian, mas kahwin satu bahagian. Jadi maknanya kalau bernikahnya mesti dah teringat di pemikiran kita, mas kahwin itu satu pemberian yang wajib untuk diberi. Sama ada cara mahal misl ataupun mahar musamma, yang sekarang ni memang dah di negara kita lah ditetapkan oleh pemerintah melalui Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam negeri masing-masing kan. Habis kita tengok peringatan. Nah, ini maknanya berkenaan dengan mas kahwin atau mahal misl ini sampai kepada hujungnya lah. Peringatan. Jadi nak ambil peringatan ni, peringatan. Kan ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, kan peringatan. Tanbih kan ada tanbih. Tuan mengaji tak kitab Tanbihul Ghafilin? Tanbih tu maknanya peringatan. Bagi ingat. Bukan tanbih. Tanbih tu lain. Tanbih peringatan. Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Itu tanbih tu dia bahasa tanbih, bahasa India kan tanbih tu. Apa dia punya makna tak tahu tanbih. Tanbih. Peringatan. Peringatan meletakkan syarat ketika akad nikah terbahagi kepada tiga. Meletakkan syarat ketika akad nikah terbahagi kepada tiga. Masa akad nikah tu letak syarat. Bagaimana dia punya hukumnya? Meletakkan syarat. Yang pertama, syarat yang selari dengan kehendak perkahwinan, seperti isteri mensyaratkan supaya suami memberikan nafkah kepadanya. Syarat ini tidak diambil kira manakala akad nikah dan mas kahwin disebut semasa syarat itu adalah sah. Yang pertamanya, syarat yang selari dengan kehendak perkahwinan dan ditetapkan oleh syarak. Ya, bagaimana? Seperti isteri mensyaratkan suami supaya suami memberikan nafkah kepadanya. Yang dalam nikah tu, aku nikahkan kau gini dan disyaratkan suami ni memberi nafkah kepada isteri. Di mana syarat macam tu dia tidak merosakkan akad, tetapi dia tidak diambil kira sebab nafkah tu memang wajib. Memang wajib. Ini tak diambil kira. Yang tu memang dah, kalau bernikahnya satu orang, mana dua orang, lelaki mengkabulkan menerima seorang perempuan tu sebagai isterinya, memang dah terletak dekat tanggungjawabnya memberi nafkah. Kalau tidak disyaratkan pun memang akan wajib beri nafkah. Jadi syarat macam tu tidak dikira, maknanya syarat yang sia-sia lah dan tidak membatalkan nikah. Ini memang wajib nak beri. Manakala akad nikah dan mas kahwin disebut semasa bersama syarat di atas adalah sah. Manakala akad nikah dan mas kahwin yang disebut masa akad nikah tu memang sah lah. Akad nikah tu kan ada ijab dan qabul dan diserta dengan mas kahwin, dan campur pula lagi syaratnya memberi nafkah.
Kan biasa kalau nikah, apa dia punya lafaznya, dia punya sirahnya, aku nikahkan kau dengan segini, dengan si fulan, dengan si fulanah, dengan si fulan tu kan, dan dengan mas kahwin yang sekian-sekian tu biasa. Dan yang tambah pula lagi dengan syaratnya memberi nafkah. Maknanya nikah, dia punya lafaz nikah itu ijab dan qabuhnya sah. Cuma yang tidak dia ambil kira mensyaratkan memberi nafkah. Sebab apa? Memberi nafkah tu memang sudah jadi wajib. Yang kedua, syarat yang bertentangan dengan kehendak perkahwinan tetapi tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Contohnya, isteri mensyaratkan supaya suami tidak memadukannya atau tidak memberikan nafkah kepadanya. Yang kedua juga, yakni tidak mencacatkan akan akad nikah dan tidak membatalkan, tidak mencacatkan. Bagaimana? Dalam pernikahan tu isteri mensyaratkan suaminya tidak memadukan dia. Sedangkan dalam hukum Islam boleh bermadu, makna boleh bernikah 1, 2 sampai 4. Jadi syarat macam tu pun tertolak sebab bercanggah dengan syarak. Sebab apa? Satu orang boleh menikah masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Maka kalau tidak mampu, di mana tidak mampu, tidak boleh berlaku adil, wahid, satu saja. Di mana memang dah ada dalam hukum syarak, tidak boleh dibatalkan hukum syarak, yakni dengan melalui lafaz akad nikah, yakni aku nikahkan kau Ahmad dengan Rahimah, contoh, saya buat contohlah, dengan mas kahwin sekian, dan syaratnya tidak boleh memadukan Rahimah tadi. Di mana memadukan, tidak memadukan itu memang tertolak sebab dia bercanggah dengan hukum syarak. Memang tidak boleh diletakkan di dalam syarat untuk menghalang pernikahan yang kedua, ketiga, keempat, sebab memang dah ada dalam hukum syarak. Walaupun sebegitu, syarat itu tidak membatalkan akad nikah. Itu bezanya. Yang mensyaratkan tidak membatalkan sebab memang dah ada. Yang pertama tadi berkenaan dengan nafkah, memang dah ada, wajib kena beri. Yang kedua ini memang dah ada dalam hukum syarak, memang tak boleh ditolak ataupun dinafikan, memang dah boleh menikah masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Boleh menikah 2, 3, 4. Kalau tidak berlaku adil, tidak mampu berlaku adil, satu sahaja, kata Allah. Jadi memang tak boleh nak dibatalkan hukum Allah. Atau nak faham. Dan tidak memberi nafkah kepadanya. Begitu juga isteri ni kata dia tak payahlah dalam akad nikah tu, tak payah memberi nafkah kepadanya. Yang mana tidak memberi nafkah tu juga tidak membatalkan akan hukum akad nikah, sebab memberi nafkah tu wajib. Memberi nafkah tu hukum daripada Allah, memang wajib kena bagi nafkah. Walaupun isteri kata payahlah bagi nafkah, sebab isteri tu orang kaya, berjawatan tinggi, gaji pun 30-40 ribu sebulan. Suaminya pun gaji baru 1,500. Lepas SPM, PJ SPM kan 1,500 kan, dia punya ceiling, gaji kan, salary kan, basic salary kan. Maknanya walaupun sebegitu, isterinya banyak, kaya, di mana tak membatalkan, sebab nafkah tu adalah merupakan hak Allah, hukum Allah, mesti nak beri. Dan kemudian dah menikah tu pandai-pandai lah nak buat macam mana, tapi nak kena beri juga. Ni yalah, bayangkan suami gaji baru 1,500, isteri tu agak tua sikit, gajinya CEO satu company besar, gajinya 45,000. Jadi suami nak beri nafkah pada isteri, memang kena bagilah setakat yang boleh bagi. Ni 1,000 ni saya punya gaji saya 1,000, bagilah kat awak ni untuk makan minum ataupun nafkah hidup. 500 ni saya pergi kerja, kena bagi. Lepas tu isteri saya terima. Lepas tu dia masuk yang pula, saya sedekahkan pula kat awak. Okey je. Secara nak dibagi, kena beri yang tu. Maknanya isteri tu dia pulangkan semula, tapi dalam bentuk yang lain, buat sedekah umpamanya, boleh. Yang pentingnya nak diberi, jangan tak diberi. Sebab takut, sebab ini benda ni hak Allah. Tak memberi nafkah berdosa di sisi Allah.
tak beri mahar ataupun mas kahwin berdosa di sisi Allah. Semua itu ditetapkan oleh Allah. Tak boleh tak beri. Persoalan isteri nak pulang balik duit tu bab yang lain. Bukan setakat pulang balik, isteri pula top up pula lagi nah, ni ambil ni belanja ni. Okeylah, alhamdulillah. Kita kan tadah tangan tinggi-tinggi. Isteri kaya kan, tapi sebagai tanggungjawab suami. Jadi barakah hidup, beri nafkah memang barakah sebab hukum Allah. Kadang-kadang kewajipan tu kita lihat satu sudut ibadah yang khusus. Tapi dalam ibadah-ibadah yang lain pun dicatat sebagai dicatat sebagai tanggungjawab oleh Allah. Memang ada dalil. Jadi maknanya kadang-kadang benda macam tu dipinggirkan ataupun diabaikan, berdosa. Jadi berdosa. Akad nikah tersebut sah kerana tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan. Walau bagaimanapun syarat yang diletakkan, sama ada syarat untuk isteri atau suami adalah rosak. Rasulullah bersabda, kullu syaratin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab masjid. Bab menyebutkan jual beli di atas mimbar di dalam masjid. Ini maksud apa? Syarat itu batal lah, sebab dia bercanggah dengan hukum. Jadi kullu syaratin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Yani semua, kullu ni sebahagian besar lah, atau boleh kata semua. Kullu syaratin, syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, laisa tu tidak, fi kitabillah, dalam kitab Allah, fahuwa batil, maka dia, huwa tu jam dhamir, yani yang dia batil. Ini batil maknanya bercanggah dengan hukum Allah. Memberi nafkah adalah wajib, memberi mahar adalah wajib. Syarat-syarat begitu dia membatal, tidak diterima. Walaupun sebegitu tidak membatalkan akad nikah. Atau bezanya akad nikah tidak batal, tetapi syarat itu jadi batal. Aisyah belum. Boleh syarat lagi. Seminit. Mas kahwin menjadi rosak kerana syaratnya rosak. Ini kerana keredaan terhadap mas kahwin bergantung kepada syarat. Apabila syarat rosak, mas kahwin juga turut rosak kerana dia tidak reda dengan mas kahwin yang diberi tanpa melaksanakan syarat yang dikemukakan. Yang ini mas kahwin jadi rosak kerana syaratnya rosak. Syarat tu rosak sebab apa? Satu, bercanggah dengan hukum syarak. Yang kedua, syarat-syarat itu kadang bertentang dengan keredaan orang yang menerima mas kahwin. Kan boleh kita belajar dalam ilmu muamalah, jual beli itu bagaimana? Dah.
Yang ini nikah ataupun ijab dan qabul itu tidak batal. Sebab apa? Syarat-syarat itu dia tidak mempengaruhi ijab dan qabul, dan juga dia tidak menghalang tujuan ataupun maqasid pernikahan tu. Sebab apa? Apabila satu orang manakah satu orang mensyaratkan untuk tidak diberi nafkah, di mana yang pertama dia bercanggah dengan hukum syarak, memberi nafkah tu wajib. Begitu juga satu orang mengatakan tidak payah memberi mas kahwin, dia bercanggah dengan hukum syarak. Di mana bagaimana kedua-dua tu sebenarnya pun, yang pertama bercanggah dengan hukum syarak, yang kedua tidak memberi nafkah, tidak memberi mas kahwin. Yang mana tidak memberi mas kahwin tu tidak menghalang ataupun tidak merosakkan tujuan pernikahan. Yang ini pernikahan tu lebih daripada mas kahwin. Maknanya itu menyebabkan dua perkara tu tidak batal, walaupun disyaratkan dengan masa nikah, akad nikah tu. Syarat yang ketiga syarat mencatatkan maksud asal asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Contohnya dalam akad isteri mensyaratkan agar dia tidak disetubuhi ataupun menceraikannya selepas perkahwinan. Perkahwinan itu terbatal kerana syarat yang diberikan menafikan maksud nikah. Dengan itu syarat yang diberikan membatalkan perkahwinan tersebut. Ini ada yang ketiga, ini memang bertentang lah dengan tujuan pernikahan. Satu orang dia mensyaratkan yang dalam akad nikah tu, di mana tidak boleh mensetubuhi diri dia, maknanya bercanggah dengan tujuan pernikahan. Pernikahannya apa? Tujuan istimta', maknanya keseronokan yang sampai kepada kemuncak jima', maknanya istimta'. Kalau satu orang menghalang suami dia daripada mensetubuhi dia, disyaratkan masa akad, maknanya tak ada sampai tujuan lah. Pernikahan tu tak sampai kepada tujuan dia. Jadi kalau tak sampai tujuan, maknanya tidak memberi manfaat apa pernikahan. Sebab pernikahan ni kenapa bernikah? Yang ni untuk berseronok suami isteri sampai ke muncak untuk bersetubuh, dia panggil istimta'. Jadi kalau menghalang dia disetubuhi, makna tak sampai dia punya tujuan, dia punya objektif perkahwinan itu. Berbeza yang pertama kedua tu, dia boleh sampai kepada objektif. Yang pertama dia boleh sampai kepada objektif pernikahan untuk beristimta' walaupun tidak memberi nafkah, cuma bercanggah dengan hukum syarak. Yang kedua pula, yakni tidak boleh memadukan dia, di mana yang tu pun tidak bercanggah dengan tujuan pernikahan sebab masih boleh beristimta' tetapi bercanggah dengan hukum syarak. Yang ketiga ni memang terus bercanggah dengan objektif tujuan pernikahan, yakni tak boleh mensetubuhi isteri. Jadi jam lah maknanya. Jam terus lah. Tak boleh lah, jam terus, tak boleh buat apa. Stuck gitu lah, macam mana nak buat. Jadi tak boleh terus. Ni masuk dia dah tanggal habis, dia bok semua habis. Memang tak boleh. Mana faham kan? Ini tiga-tiga ni kita nak faham kenapa ada tiga contoh. Yang pertama, kedua tak batal pernikahan sebab dia sampai juga objektif pernikahan. Yang ketiga langsung tak sampai objektif, maknanya jam lah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya. Sekali lagi. Ya. 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 Okey. So isi saya tahu kita ni air segitu dan buat catat yang mahal tu 20,000 botol kosmetik. Okey. So tu kadang tu macam mana Ustaz? Tu soal pertama. Okey. Ada yang halal tapi yang menentuk bilangan itu. Okey. Itu yang pilih mana. Apa tu dengan macam tadi
Okey, Dia boleh. tak tentukan harga berapa, tapi kata kalau jadi jual bislan itu mas kahwin saya. Okey, baik. Yang pertamanya, suami tu peniaga kosmetik ataupun dia adalah merupakan penternak yang berjaya. Ini suami isterinya atau bakal isterinya menetapkan sebelum nikah tu dia nak 20,000 botol alat kosmetik. Ataupun sebab suami dia tu adalah orang yang ada ternakan, dia nak lembu wagyu tu 3 ekor katanya. Wagyu nama, wagyu yang besar-besar, yang sedap, yang 1 kilo tu berapa harga, 100 lebih tu kan. Dalam mas kahwin ini, di mana kalau suami setuju, ya okey. Mas kahwin tu mana tidak boleh kurang daripada kadar yang dicontohkan. Yang kalau kurang daripada itulah yang memang tidak boleh lah dikurang daripada mas kahwin yang ini ceritanya mas kahwin yang ada contoh. Contohnya bagaimana satu perempuan dia bernikah, mas kahwinnya seperti kakak dia. Atau dicontohkan seperti kakaknya. Contohnya mas kahwinnya RM500 tunai, contohnya 500. Dan dalam begitu maknanya dia kata mas kahwin kakak saya 500, tapi sebab awak tu orang kaya, dia nak kosmetik 20,000 botol. Suami dia kata okey aja, 1,000 sejuta botol pun tak kisah, kata dia. Dia orang kaya. Maknanya setuju. Dia tak boleh kurang daripada kadar mahal yang contoh tadi kakak dia. Kalau kurang daripada itulah yang tidak boleh. Sebab dia mahal contoh. Yang kedua seperti juga lembu sama lah juga. Dia nak 3 ekor lembu. Suami dia kata 5 ekor pun okey, tak ada masalah pun. Sebab dia memang banyak ladang lembu, okey je. Jangan kurang daripada kadar yang ditetapkan sama dengan kakak dia ataupun adik-beradik dia. Kalau 500 tak boleh kurang daripada 500. Yang soalan yang kedua berkenaan dengan apa tadi? Okey. Basikal dengan orang miskin lah pula. Jadi bagaimana dia tahu suami dia miskin? Maknanya di situ ada negotiation lah. Boleh untuk kita ni negotiate antara dua tu. Saya miskin, macam mana nak beri mas kahwin? Isteri kata tak boleh lah, miskin tak boleh nikah dengan saya. Okey lah. Sebab hak dia kan, tak boleh. Saya tak nak orang miskin. Jadi suami kena, yang lelaki tu kena atur lah. Dia tak nak sebab dia orang miskin. Okey lah. Sebab apa? Yang ni dia punya tawaran tu daripada pihak isteri. Aku nikahkan tu mana pihak isteri dia nak nikah. Ni kalau awal-awal tak nak, kalau awak tak boleh bagi lebih baik, tak payahlah. Saya cari orang lain yang boleh bagi saya Lamborghini, okey. Kata basikal tu, kalau jual basikal tu itulah kata mas kahwin saya. Okey. Katalah macam dia kahwin tu tak laku-laku lagi basikal. Ada kata maknanya dia berhutang lah, dia berhutang. Selagi dia tak bayar hutang, maknanya dia berhutang. Kalau isterinya kata awak tak boleh jimat dengan saya selagi basikal tak laku, okey. Memang boleh, dia halal. Jam. Memang jam. Sebab memang hak dia. Habis 2 tahun tak laku basikal antik tu. Habis nak macam mana? Tak boleh lah juga. Sebab hak dia. Tapi kalau isteri kata apalah, bolehlah dengan saya jimat pun dah 2 tahun ni. Okeylah, nanti kalau dah laku besok kena bayar. Maknanya mas kahwin tu dah panggil mas kahwin hutang. Maknanya dalam akad tu memang nak bayar, tapi dia tak ada nak beri, dia hutang. Apalah sebut hutang tu, sama ada tak disebut hutang pun, kalau tak dibayar memang akan berhutang. Kena bayar bila-bila pun kena bayar. Begitu. Boleh. Benda ni nampak macam yalah, tapi itu hukum Allah. Mas kahwin tu adalah hukum daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.